Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Segala puji hanya sanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepadanya, salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tajuk kita pada hari ini berhubung dengan larangan. Dan larangan yang akan kita bincangkan ialah larangan menurut atau tunduk kepada hawa nafsu. Larangan kita tunduk atau kita mengikut hawa nafsu. Kan? Okey? Yang pertama, kalau tuan-tuan tengok pada buku kita, larangan tu di bawah tajuk hawa nafsu, kita akan tengok ayat yang pertama. Ada tak? Muka surat berapa? 69. Dia bawa ayat apa yang pertama? Sama tak dengan slide ni? Surah An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Ini silap. Okey. Kalau kita tengok ayat yang pertama, Allah Azza wa Jal menyebut tentang orang yang beriman, antara sifatnya ialah mereka menahan diri, wa nahan nafs. Mereka menahan diri. Pada perkataan naha tu, menahan an-nafs, diri mereka, anil hawa, daripada mengikuti hawa nafsu. Allah Azza wa Jalla menyebut dalam surah An-Nazi'at ayat 40 dan 41 itu, adapun orang yang takutkan keadaannya semasa ia berdiri, wa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun orang yang takutkan keadaannya semasa ia berdiri di mahkamah Tuhannya untuk dihitung dan dihisap amalannya, ia menahan diri daripada menurut hawa nafsu, maka balasannya ialah syurga. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka baginya syurga. Jadi sifat yang disebut dalam ayat ni apa dia? Menahan diri dari menurut hawa nafsu. Kan? Kemudian kita tengok pula ayat yang berikutnya dalam surah Al-Jathiyah ayat 23. Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang ada di kalangan manusia yang mengambil hawa nafsu ini sebagai Tuhan. Tuhan ni maksudnya apa? Sesuatu yang ditaati suruhannya dan ditaati kehendaknya. Jadi bila kita kata menjadikan nafsu ni sebagai Tuhan, artinya hidup berdasarkan kepada nafsu. Itu maksud Tuhan ni. Sebab itu orang yang tak ada agama, tak ada pegangan pun, hakikatnya dia bertuhankan nafsu dia. Apa yang dihalalkan oleh nafsu, dia ikut. Dan apa yang diinginkan oleh nafsu, dia tunduk. Walaupun nafsu itu bertentangan dengan hukum. Jadi sebab itu kalau kita tengok dalam hidup kita ini,
ada manusia yang dia tidak melihat halal dan haram, tapi dia melihat apa yang boleh memenuhi keinginan dan nafsunya. Walaupun perkara yang diinginkan oleh nafsu itu jelas bertentangan dengan agama. Dan saya akan sebut juga nanti, hakikatnya nafsu ni memang wujud, dijadikan oleh Allah Azza wa Jal di dalam diri manusia. Kita tak boleh buang nafsu, kita tak boleh nak hilangkan nafsu, kerana selain daripada nafsu ni mengajak dan menyeru kepada perkara yang jahat, nafsu juga perlu dalam memenuhi perkara yang baik. Sebab itu kita kalau tak ada nafsu ni, dia tak boleh hidup. Nafsu makan, nak makan kena ada nafsu. Apa lagi? Dalam kehidupan kita, keinginan itu ialah nafsu. Cuma tabiat nafsu ni dia lebih tertarik kepada benda yang haram. Jadi tugas kita sebagai orang yang beriman ialah mendidik nafsu supaya tidak tertarik kepada perkara yang haram lah. Jadi ini suatu perkara yang berlawanan lah. Susah tak? Dia tarik arah kiri, kita nak tarik arah kanan. Dia tak sehaluan dengan kita. Dia bertentangan, jadi susahlah sikit. Tengok Allah Subhanahu wa taala kata apa? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Tidakkah engkau melihat, wahai Muhammad, terhadap orang yang mengambil man ittakhadha, orang yang mengangkat, menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, Tuhan. Ilah tu maksud Tuhan. Wa adallahu Allahu 'alal ilm, dan dia disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nampak? Jadi dalam ayat ini Allah menyatakan bahawa ada di kalangan manusia yang mengambil nafsunya sebagai Tuhan. Sebagai contoh, setuju ataupun tidak, saya nak buat perbandingan. Ada di kalangan manusia yang dia hidup dalam keadaan free lifestyle dia. Betul tak? Tuan-tuan percaya atau tidak, ada di kalangan orang Islam yang hidup macam orang bukan Islam. Islam hanya pada nama, tapi cara hidupnya, gaya hidupnya, kehidupan dia jauh berbeza. Sebab itu saya sebut semalam dalam kuliah, tuan-tuan jangan terkejut. Ada satu orang klien, pelanggan, saya pasti tuan-tuan juga ada buat homestay kan. Ada seorang wanita Melayu yang dia minta nak sewa homestay. Wanita Melayu Muslim. Sebab dia bagi tahu dulu dia nak mari, dia nak sewa. Menariknya apa? Dia tanya boleh atau tidak dia nak bawa pasangan yang bukan mahram. Betapa terbukanya pemikiran masyarakat kita. Dan dia kata, boleh tak boleh nak duduk dengan lelaki yang bukan suami dia, kan? Nak mari duduk, nak mari melancung di perlis ni, nak sewa rumah, tapi mereka ni bukan suami isteri, bersekedudukan tanpa ikatan. Ini sudah menjadi biasa. Dia tak tanya dah agama cakap apa, agama suruh apa, benda ni salah atau tidak dari sudut pandangan agama. Saya sembang dengan satu orang juru solek make up yang bukan Muslim.
Jumpa, dia sembang. Dia ada pengalaman. Dia kata ada satu couple, pasangan ni duduk di Australia, di Aussie, orang sebut Aussie, Australia ni. Dia minat dengan satu orang laki-laki Sikh, Bengali lah, Singh kan, Sikh apa, ni lah yang pakai turban ni, sahabat ni kan, Sikh. Dia Melayu, wanita Melayu Terengganu. Maksud ingat saya, wanita Melayu Terengganu. Maksudnya kalau kita sebut Terengganu, Kelantan, Perlis, Kedah ni apa fahaman tuan-tuan? Rural area. Malay yang betul-betul Melayu, kampung. Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu ni rural area, area pendalaman, kampung. Kalau Melayu bandar, urban kan, ni semua depan-depan saya ni bukan lekeh-lekeh. Tokoh-tokoh akademik, orang-orang yang boleh faham demografi ni. Kalau nak terbuka orang Kuala Lumpur, nak open minded lah, apa segalanya, tak pelik sangat lah. Tapi kalau main belah Kedah, Perlis, Kelantan pun sakan gaya hidup, style dia ni, oi, dahsyat lah kan. Pasal tu kalau nak tengok orang pakai kok kampung, Perlis, Kenuri, Kendara ni payah lah. Tapi kalau kita pergi Kuala Lumpur tu, kita pun tengok atas bawah, hang pakai baju Kedah kan. Sebab gaya hidup moden itu nak mengambalkan pemikiran dia tu maju. Pasal tu kalau orang yang kuat agama, orang yang pakai pakaian yang menutup aurat pun semua ni, dia nampak kolot. Masih ada pemikiran macam tu. Nak moden, nak maju, nak nampak up to date, nak nampak kata kita ni hidup dalam kata apa, moden lah, dia ni life high class lah, nak kena pakai pun macam tuan-tuan nampak. Jadi dia kata oleh kerana mereka ni duduk di overseas, perempuan Melayu Terengganu ni tak tahulah daripada mana minat dekat Sing ni. Tapi Sing ni dia tak mau convert masuk Islam kan. So mereka buat keputusan tak kahwin mengikut mana-mana agama, tapi register perkahwinan. Saya tak pastilah sistem di luar negara macam mana, cuma daftarkan mereka itu sebagai couple kan. Pergi mahkamah mungkin declare kata mereka ni husband and wife, daftar, register mengikut undang-undang di sana. Wallahu alam, saya tak tahu sistem, tapi dia cerita macam itulah. Tapi yang perempuan Melayu ni kata apa, dia kata kalau awak tak mau masuk Islam, saya pun tak mau masuk Sikh, kita just duduk bersekedudukan macam suami isteri. Balik ke kampung, habaq kata nikah dah. Nak habaq kata orang kita ni dah terbuka, kan, dah moden, dah orang kata apa, maju. Inilah cara faham. Tapi kita nak kata kat dia, walaupun dia mungkin tak, saya free religion, saya tak ada agama, saya Islam pun tak, Hindu pun tak apa, akhirnya kita kata apa? Agama dia apa dia? Agama dia apa? Hakikatnya agama dia apa? Nafsu dia. Nafsu tu jadi agama dia. Pasal apa kita kata nafsu tu agama dia? Sebab dia akan turut, ikut, patuh, buat apa yang nafsu dia nak. Itu agama. Agama ialah cara hidup. Kita ada benda yang kita nak, tapi agama tak bagi. Kita nak buat, ada tuan-tuan 2-3 benda yang kita nak buat, tapi agama kita tak bagi, kita tak buat. Kerana agama ialah pegangan kita, prinsip kita, cara hidup kita. Kalau kita nak hidup ikut suka, tak perlu agama. Kalau nak buat ikut dan ikut suka, ikut apa yang kita rasa kita nak buat, teringin nak buat, maka tak ada guna kita beragama. Agama ialah cara kita hidup. Sebab itu berat soal ini. Terutama sekali cabaran, tuan-tuan sudah melepasi hidup pada zaman yang alhamdulillah masih lagi terkawal. Sekarang saya tengok dalam video-video, tuan-tuan nampak tak? Saya mungkin tak boleh share, saya lupa nak bawa.
Sebahagian anak muda telah menyertai taik pusam. Boleh tengok dalam WhatsApp apa nak jadi. Will lebih daripada Hindu. Pasal tu kita kata kadang-kadang Hindu pun tak Hindu macam apa. Ini berlaku dalam cabaran akidah, dan kita sebab itu saya kata NGO, pertubuhan ni kena sekarang ni tengok isu ni, masjid-masjid pun kena tengok betapa teruknya keadaan yang berlaku di kalangan anak-anak orang Islam. Duk will saya ingat will main di taman ni, lepas tu bila tengok video tu panjang sikit, dalam satu perarakan mereka terlibat sama. Di mana lakum dinukum waliyadin. Tuan-tuan, saya tak tahulah tuan-tuan terlibat dalam sistem pendidikan negara ni, semua orang hebat-hebat ni. Anak saya pun ada. Saya pun pelik, kita agama ni tak lekeh, peruntukan beratus juta. Ada pendidikan Islam, ada jeqah lain pula. Lepas tu tambah mai ku atas pada kafir pula. Lah kali will. Weh, teruk pendidikan Islam, jeqah, kafir di sebahagian negeri sekolah agama petang. Tiba-tiba mari kita tengok realiti, video-video yang tersebar will ni menurut sahabat kita yang faham sikit agama Hindu ni, dia merujuk kepada adanya kaitan dengan dewa murugan dan sebagainya. Ini agama mereka, kita hormat. Mereka nak berarak, mereka nak beramal, mereka nak, itu hak mereka lah yang terkandung dalam undang-undang. Tapi orang Islam tak boleh. Islam tak boleh. So tuan-tuan kena saya sebut benda ni kerana kita nak melihat pada anak cucu kita sudahlah. Yang lain tu kita tak tahulah, kita biar pi lah kan. Banyak benda lagi. So very satu perkara yang patut kita ambil perhatian lah. So kita tengok di sini dalam kehidupan kita ni agama menjadi prinsip. Tapi Allah kata afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Mereka mengambil nafsu mereka sebagai Tuhan. Kan? Pasal itu kita jelas dalam pasal itu ada fatwa-fatwa yang keluar daripada majlis-majlis fatwa ni melarang penglibatan umat Islam di dalam apa-apa perayaan yang berunsurkan agama. Kerana prinsip kita sama, lakum dinukum waliyadin, kan? Baik, itu jelas. Jadi tak apa, yang ni isunya ambil hak nafsu ni. Nak semayang tak semayang, nak puasa tak puasa, apa semua ni dia ikut. Kan? Dia ikut nafsu dia. Dia tanya nafsu dia, bukan dia tanya agama dia. Baik, kita tengok. Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ketika dia tafsirkan ayat ni. Ketika Ibn Kathir menafsirkan Al-Jathiyah ayat 23 ni, apa kata Ibn Kathir? Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan surah Al-Jathiyah ayat 23, yang dimaksudkan dengan menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai Tuhannya, adalah orang itu bertindak berdasarkan hawa nafsunya. Apa yang ia anggap baik maka ia lakukan, apa yang ia anggap buruk maka ia tinggalkan. Bukan berdasarkan halal haram agama, bukan berdasarkan dalil ke hukum syarak ke Quran sunnah, dak, berdasarkan nafsunya. Itu maksud menjadikan bukan pi sembah Tuhan tu, dak, bukan pi sembah nafsu tu, tak. Sebab kita kena faham menjadikan sesuatu Tuhan bukan erti kata kita pi ambil contoh, kita pi ambil botol ni, kita pun pi sembah botol ni, kita pi tunduk sujud botol ni. Itu satu contoh, itu satu maksud. Menjadikan sesuatu sebagai Tuhan adalah dengan maksud mentaati benda tu. Seperti yang kita baca dalam hadis Adi bin Hatim At-Tai. Bisa dengar kan hadis Adi tu? Yang mana Nabi SAW membaca daripada ayat Al-Quran menyatakan orang-orang Kristian ni sembah padri. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanakum arbaban min dunillah. Allah kata orang-orang Kristian ambil padri sebagai Tuhan.
ambil padri itu jadi Tuhan. Dalam Quran sebut macam tu. Adi ni Kristian, dia kata tak. Siapa yang sembah, kami tak sembah. Tak ada siapa pergi sujud, tak ada siapa pergi tunduk dekat apa dia ni padri. Nabi kata bukan itu maksudnya. Maksud jadikan padri itu Tuhan apa dia? Padri kata apa yang halal, dalam Injil kata haram, hampa ikut siapa? Injil tu kitab yang Allah turunkan. Padri kata halal, Injil kata haram. Padri lagi betul. Padri kata haram, Injil kata halal. Padri lagi betul. Itu maksud dia. Adi kata kalau itu maksud dia, betul. Jadi Nabi kata fatilkal ibadah. Bila kamu turut, tunduk, patuh, ikut, taat padri dalam apa-apa yang padri kata tu berlawanan dengan Injil ni, maksudnya hampa telah menjadikan dia Tuhan. Itu maksud menyembah. Jadi sembah ni maksudnya apa? Taat sesuatu yang bercanggah dengan apa yang betul. Jadi kalau nafsu dia kata benda ni boleh, nafsu kita ni kadang-kadang nafsu kita, pasal itu kita duk berlawan dengan nafsu. Pasal itu kita ni bertarung dengan nafsu kita ni, kan? Pasal itu nanti saya bawa 2-3 doa macam mana Nabi minta berlindung daripada diri sendiri. Kan tuan-tuan baca kan doa, saya skip sikit. Saya kita patah balik. Tengok. Yang ni kita baca pagi tadi, zikir subuh. Baca tak? Siapa yang doa amal zikir pagi petang tu mesti dia akan jumpa. Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, rabb kulli syai'in wa malikah, asyhadu an la ilaha illa anta. Sekali pagi, sekali petang. A'udzu bika min syarri nafsi. Tengok pada perkataan syarri nafsi. Pelik tak? Berlindung daripada diri sendiri. Berlindung daripada jahat kita ke diri kita tu. Macam kita kata ya Allah lindungilah aku daripada diri aku sendiri. Apa maksud dia? Tengok. Ya Allah fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah. Ya Allah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang mengetahui perkara gaib dan yang nyata. Ini doa yang dibaca pada waktu pagi dan waktu petang. Kalau tuan-tuan tengok, diamalkan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi kata apa? A'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung padamu dari kejahatan diriku sendiri. Apa maksud dia? Apa maksud kejahatan kita tu? Yakni nafsu tu. Nafsu nak mengumpat, nafsu nak mengata, nafsu nak makan rasuah, nafsu nak berbohong, nafsu nak buat benda tak elok. Nafsu tu dia memang duk tarik kita. Kita ni memang tak mau buat, tapi tergelincir, terjatuh juga, terjerumus. Sebab apa? Nafsu. Yang ni yang kita kata bertarung dengan diri sendiri. Dia main nak sombong, dia main nak belagak, dia main ujub, dia main nak riak. Tu bukan ada kaitan dengan orang lain pun. Aku ni tak mau riak, hang yang suruh. Jangan bohong. Tak ada siapa boleh suruh kita riak. Kita tu memang ni nak riak. Sebab itu tuan-tuan, orang tak boleh suruh. Kita yang membuat keputusan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tu dalam surah apa dia? Asy-Syam kan? Fa'alhama. Sebab itu tuan-tuan kena tengok ni, yang bulan puasa yang orang kata kita duk buat jahat tu, saya kita tengok nafsu ni. Nafsu ni, tajuk besar ni nafsu ni. Saya dengan tuan-tuan semua kita ni bernafsu. Kan? Mana ada orang tak bernafsu? Nak main mengaji ni pun kena ada nafsu. Kan? Keinginan, kan? Dan Nabi kata ada 3 benda, nampak? Syarri nafsi, nafsu kita. Syarri syaitan, jahat syaitan. Syaitan ni tajuk luar. Syaitan ni tajuk luar. Yang ketiga wasyirkihi, dan teman sekutunya. Yakni geng-geng syaitan tu lah. Pasal syaitan ni banyak geng. Geng syaitan banyak, kan? Penolong dia, aulia dia, wali-wali dia banyak, wali syaitan ni, kan? Pasal tu ulama ada tulis kitab Al-Farqu Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan. Beza antara wali Tuhan dengan wali syaitan. Syaitan ni pun bukan dia seorang, dia ada banyak geng dia, kan? Okey. So kita patah balik tadi. Tak mana?
Kata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah. Nampak? Dia kata lagi, apabila saja dia menilai sesuatu dan melihatnya sebagai satu kebaikan daripada nafsunya, nafsu dia kata baik-baik, apa salahnya orang lain pun buat, apa salahnya benda ni bukan ada apa sangat. Nampak? Nafsu dia memberi sokongan, hasutan, dia ikut. Tengok kata Ibn Kathir apa? Nafsu itulah agama dan mazhabnya. Nafsu itulah agama dia. Kan? Orang kata haram, dia kata halal. Dia pusing mengikut tu, dia pusing pasal apa? Nak memenuhi nafsu dia. Nafsu tu jadi Tuhan dia. Kan? Nampak? Baik. Kemudian kita tengok pula. Nafsu yang paling buruk ialah nafsu ammarah. Nafsu ammarah. Nafsu yang menyuruh, mengajak, menyeru, menghasut untuk kita buat apa? Bisu. Ya, nafsu yang tarik kita tu, nafsu ni nafsu yang dominan. Nafsu yang apa? Yang menguasai diri kita ni nafsu ni lah. Nafsu ammarah. Nafsu ammarah. Nafsu ammarah ni nafsu apa? Nafsu yang mengajak kepada benda jahat. Nampak? Tengok kata At-Tabari. Tengok kata At-Tabari. Tuan-tuan tengok. Ni nafsu ni, nafsu ammarah ni, nafsu apa? Cuba tengok Tabari kata apa? Al-Imam At-Tabari kata, sesungguhnya nafsu yang dimaksudkan, nafsu yang ammarah ni, nafsu yang dimaksudkan tu nafsu apa? Tengok Tabari kata apa? Nafsu hamba yang memerintahkan kepada seluruh apa yang diinginkan oleh hawanya, meskipun bukan pada perkara yang diredai oleh Allah. Nafsu jahat lah ni. Pasal kita ada banyak nafsu. Nafsu jahat, nafsu yang suruh jahat, dalam masa yang sama kadang-kadang dia suruh yang baik, nafsu pertengahan lah, dan nafsu yang menyeru dan menyuruh kepada yang baik, nafsu mutmainnah. Kan kita ada ammarah, lawamah dan mutmainnah. Nafsu yang pagi ni tuan-tuan punya nafsu tu mutmainnah lah, menggaji weh kan. Nafsu apa tu? Takkan amarah, yang tu dia panggil mutmainnah kan. Baik, yang ni kita dah bahas tadi. Tuan-tuan baca, boleh amal lah, boleh ambil. Ada dalam zikir pagi dan petang. Okey, kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, Ibn Qayyim Al-Jauziyah kan, kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, hawa nafsu ni ialah kecenderungan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginannya. Makna hawa nafsu ni sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita. Hawa nafsu, sesuatu yang kena dengan selera. Bahasa mudahnya kena dengan selera kita. Selera kita ni memang tabiatnya benda yang tak elok. Kata Al-Imam Ibn Rajab, dimaksudkan dengan hawa nafsu ni ialah kecintaan, kecenderungan, termasuk di dalamnya kecenderungan kepada kebenaran. Ada juga nafsu yang cenderung kepada kebaikan, tapi tak banyak lah kan. Nampak? Okey, selalunya tuan-tuan tengok, ibadat yang kita akan bincangkan bila dia berhubung dengan hawa nafsu ni, ibadat apa? Ni saya nak bagi tuan-tuan faham tentang hawa nafsu ni, tak dapat tidak kena cerita tentang puasa. Pasal apa? Pasal puasa ni satu-satunya ibadah yang mudah kita nampak berlakunya pertembungan antara Allah dan hawa nafsu. Keinginan nafsu dan kehendak syariat. Agama suruh lain, Allah perintah lain, nafsu kita. Nampak? Puasa lah. Sebagai contoh, tengok. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam yudha'afu al-hasanatu 10 amthaliha ila 700 dah. Paling banyak pahala dalam banyak-banyak ibadah puasa. Pasal amalan lain Allah bagi 10 hingga 700 lebih. Semua ibadat dia tak mula dengan satu, dia mula dengan apa dia? 10. Dia mula dengan 10. Okey. Sampai 700. Baik. Okey. Cuma qala Allah azza wa jal, cuma Allah azza wa jal kata illa shaum, kecuali puasa. Sebab apa? Kerana puasa ni bukan 10, bukan 20, bukan 700. Wa ana ajzi bih, aku sahaja yang akan balas. Maknanya tak terkira. Sebab apa? Tengok. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Tengok pada perkataan yang apa? Oh, dia tak naik di sini. Saya dia naik. Tengok pada perkataan yang dia sebut tu. Orang yang berpuasa telah meninggalkan nafsu syahwatnya. Tuan-tuan, kalau ikut pada diri kita, makan ke tak? Lapar ke tak? Lapar. Maksudnya nak makan tu juga ni. Tuan-tuan, nafsu ni, tengok, kena faham elok ni. Nafsu ni ada yang jahat, ada yang baik. Makan minum ni nafsu baik ke jahat? Jangan duk pening pula. Makan ni boleh pahala ke boleh dosa? Makan dan minum ni ialah perkara yang diharuskan. Maknanya nafsu yang baik. Tapi tengok, meninggalkan nafsu yang baik juga dapat pahala. Apatah lagi kalau tinggal nafsu yang memang jahat. Kita bukan tinggal benda yang haram, kita tinggal benda yang boleh. Tu nampak besarnya tu, dia meninggalkan nafsu syahwat dan makan minumnya kerana aku. Tapi kalau ikut nafsu memang kita nak buat. Pasal tu orang yang betul-betul puasa ni memang dia jujur lah. Pasal dia boleh bohong. Tapi dia tak bohong. Dia boleh makan, lepas tu dia keluar, dia habaq kata dia tak makan. Dia penuhi nafsu dia, dia puaskan nafsu dia. Kemudian dia boleh berpura-pura sebagai orang yang berpuasa. Tapi dia tak buat kerana memang dia buat kerana Allah. Puasa ni satu-satunya ibadat yang mudah kita nak latih ikhlas. Kalau yang lain susahlah sikit, pasal memang tak dapat disembunyikan dari pengetahuan, penglihatan orang ramai. Semayang, sedekah, mengaji, kan? Puasa mana siapa yang tahu? Pi mengaji orang tahu, kan? Macam selalu saya sebut. Jadi kita tinggalkan nafsu kita ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok, kata para ulama, apabila kita puasa, terkandung atau terbuktinya puasa kita tu ada 3. Dalam puasa kita tu ada 3 perkara. Sabar. Ada 3 sabar. Yang pertama, bila tuan-tuan puasa, tuan-tuan sabar dalam mentaati Allah. Pasal apa? Pasal suruhan Allah. Allah kata kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan kepada kamu puasa. Kita pun buat. Tuan-tuan, nak buat ibadat ni kena sabar. Pasal tu sabar yang paling mudah, sabar dalam mentaati perintah Allah. Allah suruh kita buat. Kalau tak sabar tuan-tuan, tuang dah. Kalau tak sabar kita tak buat dah. Pasal nak buat satu-satu suruhan ni perlu kepada berlawan tu. Tuan-tuan nak bangkit salat, tuan-tuan nak mendirikan satu ibadat ni perlu kepada sabar. Apa ibadat yang tuan-tuan tak berlawan? Yang mudah. Pasal tu kalau mudah tuan-tuan, tak payahlah kita nak duk suruh teruk-teruk. Mengkit pergi mayang, tak dan kita suruh pun dia mengkit dah. Tapi masalahnya benda tu berat.
Sebab itu Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu, kan, wasta'inu bis sabri was salah. Quran kata apa? Quran kata wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat dan sabar. Tengok, dia duduk dekat salat dan sabar. Kemudian Allah kata wa'mur ahlaka bis salah, suruhlah ahli keluarga kamu, anak kamu, cucu kamu mendirikan salat, wastabir 'alaiha, dan sabarlah ketika suruh. Kerana benda ni bukan benda yang mudah. Nak suruh kepada benda yang disuruh tu benda yang payah. Dia sabar. Yang kedua apa dia? Bila kita puasa, pertama kita buat apa yang Tuhan suruh. Yang kedua kita tinggal apa yang Tuhan larang. Pasal tu kalau tuan-tuan tengok dalam hadis tadi, kita tengah tengok ada satu hadis lagi. Sabar yang kedua ialah sabar daripada melakukan perkara yang haram. Ni tak tinggalkan perkara haram pun kena sabar. Kalau tak sabar, kan? Macam-macam lah. Godaan, mai kalau tak kena sabar. Macam tuan-tuan pergi pasar Ramadan lah. Kan? Kita boleh tengok pasar Ramadan ni, kita boleh tahu tahap sabar. Tengok beli sebungkus ya. Ni duk bersabar. Kalau sampai tangan kiri kanan tinggal kaki ya tak cakap sama. Yang ni memang dia tak boleh sabar. Dia tengok yang tu dia geram, yang dia tengok dia teringin, yang tu dia lapar, yang ni dia nak rasa. Dia tak sabar. Yang ketiga, pasal tu bila puasa ni orang mari maki kita, orang mari marah kita, kita kata apa? Saya berpuasa. Artinya sabar, tahan marah. Pasal itu Nabi kata laisa syadidu bisur'ah, bukanlah orang yang kuat, orang yang hebat bertumbuh. Wa innamas syadid, orang yang kuat itu yamliku nafsahu indal ghadab, orang yang boleh kontrol, yang boleh kawal nafsu marah dia ketika angin dia naik. Itu orang yang kuat. Orang yang boleh kontrol, boleh tahan, boleh pedor perasaan marah ketika dia nak naik angin tu. Itu orang kuat. Tapi kalau dia duk kira tak lagi aku, yang ni tak boleh yang ni dia tak sabar, dia tak hebat, kan? Dan yang terakhir ni iaitu sabar dalam menghadapi musibah. Ketiga-tiga jenis sabar ini berkumpul di dalam ibadah puasa. Sabar dalam menghadapi perkara yang Allah haramkan ke atas orang berpuasa daripada nafsu syahwatnya. Nampak? So sabar ni, pasal itu tuan-tuan, kalau orang yang tak mampu menikah tapi dia dah naik nafsu dia, agama suruh buat apa? Tuan-tuan pun pandai. Memang tahu dah. Ya ma'syaras syabab, menikah ni kan ada 5 hukum. Wajib. Bila dia wajib menikah? Menikah ni bukannya semua wajib. Pasal itu orang yang tak menikah dia tak berdosa. Kalau dia tak menikah dia tak berdosa. Cuma kita kena tengok kategori lah. Kalau tengok pokok bunga pun nampak perempuan, yang ni wajib lah. Dia kata segak lah. Yang ni hukum dia sebab kalau dia tak menikah dia akan pergi buat benda haram. Ada orang yang memang dia geram, dia teringin nak ada bini tapi dia masih lagi boleh sabar. Yang ni sunat. Sunat hampir menikah. Pasal apa? Aku tengok pun pelan pelik dah. Hak tadi ni memang pelik dah lah. Memang tak boleh tahan lah. Kita nak kena ikat dia pula. Nak kena kurung dalam rumah. Kalau lepas lagi dia pergi buat tak ketahuan. Yang ni wajib menikah. Tapi kalau orang tu dia teringin. Tapi boleh tahan lagi. Yang ni sunat. Haramnya bila dia menikah dengan maksud nak memudaratkan pasangan dia, dia tak mampu, dia ada penyakit ke apa ke, yang ni haram. Bukan semua menikah wajib. Ada kategori dia. So orang yang boleh menikah tapi tak mampu, maka hendaklah dia berpuasa. Pasal puasa ni menahan. Dan tuan-tuan tengoklah, kita tak boleh nafikan juga bahawa nafsu ni dia duduk dalam diri kita tau. Jadi cuba tuan-tuan tengok, bila kita kenyang, kita ada kekuatan, nafsu kita pun jadi buas. Tapi bila kita lapar, tak larat, nafsu kita jadi letih.
Dia ada kaitan tu. Pasal tu bila tuan-tuan kenyang, tuan-tuan jadi cergah pelik. Tapi bila kita lapar tak larat, anak darah lalu buat astagfirullah, tak larat. Tu ada kesan. Pasal tu Nabi kata apa? Nabi kata bila kita puasa, dia mengekang, menyempitkan nafsu kita. Pasal tu orang yang bila dia berpuasa, nafsu dia jadi terikat. Dia tak meronta-ronta, ada tali. Tapi orang yang tak puasa ni, tali tambak tu terlepas. Tu bila bisa tengok lembu yang liak, kita tambak, dia tu liak juga tapi dia tak boleh nak pergi mana sangat. Pasal kita ikat dia. Tapi kalau lembu liak putus tali, tuan-tuan boleh tengok macam mana. Itu kalau kita nak boleh banding, kalau kita nak boleh tengok nafsu kita. Nafsu, tuan-tuan bernafsu, duit tak ada. Masuk kedai, takkan duk tengok tu. Tapi cuba kalau duit ada, Allahu Akbar. Pasal itu bila apa suami-suami kata istighfar, mengucap ingat Tuhan. Dia bukan sebab apa? Sebab dia sedang dikuasai oleh nafsu dia. Nafsu dia tengah nampak. Pasal itu orang ni yang nak jual barang pun dia tengok tahu hujung-hujung bulan. Bencin masuk bila. Waktu tu nafsu ditambah dengan kemampuan. Lingkup kan. Baik. Tengok. Okey. Tengok. Fitnah. Orang tanya kepada Huzaifah. Huzaifah ni siapa dia? Sahabat Nabi yang simpan semua data tentang fitnah. Siapa munafik, siapa yang kena fitnah apa semua duduk dalam kepala otak dia. Dia kira sahibus sir, penyimpan rahsia Nabi. Orang lain semua tak tahu, dia tahu. Tu yang kata Huzaifah ibnul Yaman tu, Al-Yaman. Huzaifah ibnul Yaman. Okey? Bilakah seseorang itu terkena fitnah? Orang tanya dekat Huzaifah. Fitnah ni ujian. Siapa yang terkena ujian? Tengok kata Huzaifah. Orang yang terkena ujian, tuan-tuan tengok. Yang ni cukup menarik ni, boleh jadi panduan untuk kita. Orang yang terkena ujian, fitnah, apabila seseorang itu kamu hendak tahu dia terkena ujian ataupun tidak, tengok. Jika dia melihat sesuatu itu sebagai halal, menurut nafsu dia, bukan agama, dia tengok satu benda tu halal berdasarkan nafsu dia, based on desire kan nafsu ni, berdasarkan dia punya nafsu dia semata-mata, kan? Maka yang sebelum tu haram, maka dia telah terkena fitnah. Begitu juga kata Huzaifah, kalau dia tengok dulu dia kata haram, ni yang jenis putak belik ni, dulu halal sekarang haram, dulu haram sekarang halal. Pasal apa? Sudah tukar pasal nafsu dia dah. Dia kata dulu bukan tak boleh ambil ke benda ni, sekarang boleh ambil. Pasal apa? Pasal aku yang jaga. Dulu orang lain jaga tak boleh ambil, dia jaga boleh ambil. Dulu orang lain haram, dekat dia halal. Yang ni dia panggil apa? Haram kat orang, halal kat aku. Halal kat aku, haram kat orang. Kena ke dia. Jadi maksudnya fatwa dia berdasarkan nafsu. Contoh, dia tikam ekor kena. Orang tanya dia, boleh ambil ke? Bukan haram ke? Ni nak cerita bagi. Sebenarnya yang ni bukanlah haram, halal. Pasal ada ikhtiar juga. Ada cara dia. Ada saja. Pasal tu tuan-tuan, bahaya orang-orang yang ada ilmu ni, dia boleh pusing dalil tu kena dengan selera dia. Bukan dia ikut dalil ikut dia. Bukan dia ikut agama ikut dia. Yang ni yang bahaya. Nampak? Tang orang lain tak boleh, salah, haram, tak kena. Tang dia boleh, halal, kena. Yang ni bahaya. Kita yang awam ni, pasal tu kadang-kadang tuan-tuan, dia kata tak boleh makan kepala ni, pasal lupa. Tengok dia makan. Pasal apa? Pasal aku hafal dah, aku lupa pun tak apa, hampa tu tak hafal lagi. Kena ke dia juga.
akhirnya dia yang nak makan takut orang lain ambil. Dia duk buat kot ni kan. Tang orang lain tak boleh, tang dia boleh kan. Yang ni kata menteri nikah kahwin yang juga merangkap musang berjanggut, apa dia kata? Bila Puspawangi kata, bukan laki-laki tak boleh ada dalam rumah dengan dua-dua perempuan kah? Puspawangi tegur menteri nikah kahwin janggut panjang tak tangga tu kan. Itu yang kata musang berjanggut tu. Dia kata apa? Dia kata undang-undang kan dah yang bikin, boleh padan. Yang ni nafsu lah ni. Tawar lain tak boleh berdua-duaan, metang dia boleh berdua-duaan. Kan? Jaga-jaga tuan-tuan. Agama ditunggang. Dia jadikan agama tu untuk menghalalkan nafsu dia. Kan? Baik. Itu dia telah kena fitnah. Apa kata Huzaifah ibnul Yaman. Tuan-tuan tahu orang yang kena fitnah ni orang yang pusing satu benda yang betul semata-mata nak bagi kena dengan selera dia. Pasal tu halal haram ni bukan boleh ikut suka. Pasal apa haram? Tengok Nabi. Dia geli-geleman, dia tak suka makan bewak bak, tapi dia tak kata haram. Pasal benda tu halal. Apa dia ni Khalid tanya, ya Rasulullah, pasal apa tak makan bewak ni? Haram ke? Rasulullah kata tak haram, tapi aku tak makan, aku jadi geli, jadi apa ni mengkelan pasal kaum aku tak makan bewak ni. Kan? Tapi Nabi tak kata haram. Dia yang tak suka, bukan agama. Nampak? Jadi apa yang Allah halalkan dia tak bolehlah kata haram. Macam tu yang kata agama tu tak boleh ikut nafsu, kan? Baik. Kemudian tuan-tuan amalkanlah doa ni. Doa ni boleh amal. Ni tengok, nafsu ni dia tak pernah kenyang, dia tak pernah puas. Kalau tuan-tuan tengok ni yang kata nafsu yang tak pernah puas ni, tuan-tuan tengok. Ni. Sekali kita balik pada doa tadi. Tengok. Ata bin Abi Rabah. Dia tabi'in. Murid kepada Abdullah ibnu Abbas. Dia tak jumpa Nabi tapi dia jumpa Ibnu Abbas. Dia Ata ni tabi'in, Ibnu Abbas ni sahabat. Okey, kalau Ibnu Abbas tak ada, okey contoh ni kita ambil satu faedah. Katalah tuan-tuan tengok Ata ni tabi'in, Ibnu Abbas ni sahabat. Sahabat yang jumpa Nabi. Ata ni dia tak jumpa Nabi. Tapi macam mana dia ambil benda tu? Dia ambil daripada sahabat. Tapi kalau Ata dia tak sebut Ibnu Abbas ni, tak ada sahabat ni, dia terus kata Nabi, pelik lah. Itu yang kita kata terputus tu. Faham tak? Yang kata terputus sanad tu pasal apa? Macam mana Ata boleh dengar pada Nabi? Ata tak dan hidup pada zaman Nabi. Sanad ni mesti daripada Nabi turun pada sahabat, lepas tu baru turun pada anak murid sahabat ni tabi'in. Tiba-tiba Ata kata aku dengar daripada Nabi. Pelik tak? Pelik. Macam mana boleh dengar pada Nabi? Hang hidup zaman lain, Nabi hidup zaman lain. Tapi bila dia sebut dia dengar daripada Ibnu Abbas dengar pada Nabi, betul lah. Yang ni yang kita kata sanad bersambung. Sanad bersambung ni artinya apa? Daripada Nabi, daripada sahabat ni. Nampak? Ata ni pula ada anak murid. Anak murid dia tabi'ut tabi'in dengar pada dia. Nampak? Itu yang kata sambung sanad tu. Sampai takat mana? Sampai takat mana kita nak tahu? Sampai takat ni lah. Sampai takat Bukhari. Faham tak? Bukhari ada tok guru dia. Bukhari ambil hadis ni. Tuan-tuan jangan silap faham tak? Bukhari tak ambil daripada Nabi. Bukhari ni zaman bila? Muhammad bin Ismail. Bila-bila kita pergi Samarkand, Uzbekistan. Best tuan-tuan Uzbekistan ni. Nanti kita buat rombongan. Daripada duk pergi Thailand ni kita pergi jauh sikit.
Kan? Tadi kita pergi Habirah kan? Tapi Samarkand. Bukhari ni dia dengar ada hadis ni daripada Nabi? Tak. Dia dengar daripada tok guru dia. Tok guru dia dengar daripada tok guru dia. Tok guru dia dengar daripada tok guru dia, tok guru dia, tok guru dia, tok guru dia, sampai pada Atta'. Atta' dengar daripada Ibn Abbas, itu yang kata sanad tu. Sanad ni sampai Bukhari dah lah. Tapi ada yang dengar ada daripada Bukhari? Ada lah, panjang-panjang sampai kita lah. Tapi yang kita semua ni tak pakai lah. Orang pakai takat ni je. Riwayat Bukhari. Tapi tuan-tuan kena ingat, Bukhari tak dengar daripada Nabi. Tapi Bukhari ambil daripada guru dia. Guru dia ambil daripada guru dia. Guru dia ambil daripada guru dia. Guru yang terakhir sekali dengar daripada Atta'. Atta' dengar daripada guru dia. Guru dia Abdullah ibn Abbas. Guru Abdullah ibn Abbas siapa dia? Nabi ya. Itu yang dia kata sanad. Rantaian manusia yang mendengar hadis tersebut. Kan? Okey? Dia kata aku mendengar Ibnu Abbas berkata, saya mendengar Nabi SAW. Pasal tu tuan-tuan, kita tak pakai orang yang cakap mimpi jin telefon habaq mai ni, tak pakailah. Mo ni muhung ya. Yang kita pakai yang boleh habaq siapa dia ni. Hang dengar daripada siapa? Hang ambil daripada siapa? Hang ambil daripada siapa? Baru benda tu sahih. Kalau tiba-tiba cuih mai tak ada ni, Ibnu Abbas tak ada, Atta' tak ada, siapa pun tak ada, tiba-tiba dia boleh mai mana kita tak tahu, macam mana kita nak amal? Nampak? Dia kata aku mendengar daripada Nabi SAW. Sesungguhnya anak Adam ni nafsu yang kata nafsu dia tak pernah puas. Kalau kita bagi pada dia dua wadian, dua wadi, lembah. Min malin la tabgha thalithan, dia akan minta yang ketiga. So ini perumpamaan yang sangat mudah untuk kita memahami apa maksud nafsu. Nafsu yang tak pernah puas tu apa dia ni ya? Ada dua nak, kita bagi tiga. Cukup? Cukup? 4. Bagi 4. Ni waktu yang saya cerita kat tuan-tuan budak-budak tu. Kayu gerek bawa RM1, jatuh 5 kupang, tinggal 5 kupang. Tok Wan dia ganti jadi balik RM1, tapi dia tak berhenti juga teriak. Tadi ada RM1, jatuh 5 kupang, tinggal 5 kupang, kita ganti balik 5 kupang jadi balik RM1. Selesai masalah dah. Sepatutnya jadi berapa? Jadi tengah RM2. Itu yang kata akal budak-budak. Dia kata kalau tak jatuh 5 kupang tu, dia kata berhentilah teriak, dah cukup dah RM1. Dia kata kalau tak jatuh 5 kupang tu jadi RM1.5, boleh beli air mahal lagi. Nampak? Ini juga yang berlaku di dalam masyarakat kita. Dia akan pernah puas. Bukan salah kita nak minta demand, tak salah. Kan? Kita nak letak harga tak salah, tapi tak ada satu limitation. Melainkan kita kena ubati ni dengan satu ubat yang betul-betul mujarab. Penawar yang betul-betul berkesan. Apa dia? Qanaa'ah. Qanaa'ah. Nampak? Nabi kata apa ni tuan-tuan? Nabi kata sekiranya anak Adam memiliki harta sebanyak 2 bukit, dia akan mengharap untuk mendapat bukit yang ketiga. Tidaklah perut anak Adam itu dipenuhi melainkan dengan tanah. Last sekali bila yang cukup, bila orang kambuh. Kambuh memang cukup lah. Artinya lagi tak masuk dalam tu, duk tak cukup situ lah. Pasal itu kita doa. Apa dia? Kita doa ni, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin ni. Wa min nafsin la tashba'. Ilmu yang tak bermanfaat, hati yang tak khusyuk, nafsu yang tak kenyang, doa yang tak mustajab. 4 benda kita minta Tuhan lindung kita. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Dengar bagi ilmu yang bermanfaat, Quran sunnah, bukan cerita mengarut, cerita bohong, petua tak ketahuan hala tu. Kan? Qalbi la yakhsha', hati yang khusyuk, takut, tawaduk, dan juga nafsu yang puas. Dapat banyak mana cukup. Tak komplain, tak cakap banyak. Tapi janganlah kita penayang orang pula. Kan? Suruh kawan tu misi rumput teruk-teruk, bagi RM5. Dia kata awak bagi sikit sangat.
Patutnya saya dengan minyak apa semua RM30, kita pun kata hang baca doa ni banyak-banyak. Itu tak boleh lah kan. Okey. Yang lain tu tak ada apalah, nafsu-nafsu tu sajalah. Kan? Wallahu taala a'lam. Tuan-tuan ada ke 2 minggu lagi? Tapi mana? 2 minggu lagi ialah cuti sekolah. Cuti sekolah ni macam-macam lah kan. Ada, saya ada. Tak ada soalan lah? Faham belakang? Okey. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.